Dato Sri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, Presiden Wapati Warisan Sabah. Berikan tepukan gemuruh tuan-tuan. Dipersilakan duduk, Datuk Seri. Terima kasih. Sila duduk tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Kita teruskan ucapan daripada Tuan Sarifuddin Hatta calon N72 Merotai. Dipersilakan. Alhamdulillah, saya ingin mengalu-alukan kedatangan yang amat berhormat Presiden Parti kita, yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Haji Abdal, yang kita sayangi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 26 hari bulan ini satu detik yang penting, bukan saja menentukan siapa wakil rakyat kita di sini, tetapi juga yang akan menentukan siapa kerajaan negeri yang akan menerajui. Siapa juga yang akan menjadi ketua menteri kita. Kita berdoa tidak lain dan tidak bukan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden kita yang kita sayangi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya memberi laluan kepada yang amat berhormat Presiden kita untuk memberi amanat kepada kita, saya ingin merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pastikan 26 hari bulan kita turun mengundi. Pastikan kita undi Parti Warisan. Hidup Warisan! Saya juga ingin mengalu-alukan kedatangan istri kepada yang amat berhormat Datuk Seri Presiden kita. Berikan tepukan tuan-tuan, puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 26 ini sangat penting. Satu undi kita sangat berharga. Jadi saya ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya selaku ketua bahagian Parti Warisan Sabah Kalabakan juga menjadi tanggung jawab saya bukan saja di DUN N72 tetapi juga di N70 Kukusan, N71 Kalabakan, N71 Tanjung Batu dan N73 Sebatik. Kita akan pastikan 4 DUN ini jatuh ke tangan kita, Parti Warisan Sabah. Saya yakin dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang sudah lama menunggu Presiden kita untuk datang ke sini untuk menyantuni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya akan memberi laluan kepada Presiden kita untuk menyampaikan amanat dan ucapan beliau. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikan tepukan tuan-tuan. Demikianlah tadi ucapan yang telah disampaikan oleh calon N72 Merotai. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih. Hidup! Hidup!
saya berpantun lagi. Masih lagi terkenang-kenang, kekasih lama dipinang orang. Orangnya kecil tapi bukan calang kepalang. Bila berucap semangat kita tinggi menjulang. Dipersilakan, tak lain tak bukan Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah merangkap Presiden Parti Warisan Sabah. Dipersilakan, berikan tepukan gemuruh tuan-tuan. Hidup! 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 Yes! Terima kasih. Terima kasih. Pengerusi majlis yang dikasihi Saripudin, calon warisan Merutai. Merutai lah. Bukan Kuala Lumpur. Saudara Hasan, calon kawasan Sibati. Yang berhormat Saudara Makmum calon MP Kelabakan. Hadirin yang dirahmati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir dari jauh dan dekat. Dan saya juga memohon ampun dan maaf kerana dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID-19 di mana satu jenis penyakit yang belum kejumpahan dia punya ubat dia, dalam keadaan dunia dilanda oleh COVID, dan saya sedar dan tahu mungkin kenapa orang rakyat bertanya, pilihan raya kita adakan. Saya sedar dan tahu bahawa ini merupakan satu gejala penyakit yang bukan hanya melumpuhkan ekonomi dunia. Amerika Syarikat, sebuah ekonomi yang begitu besar, Jepun, China, banyak negara yang berhadapan oleh bukan mudah berdagang pasal mereka berhadapan dengan COVID. Tidak boleh kontak, salam dan berbagai-bagai, kena ada mask dia. Dan saya berharap dalam kita berhadapan dengan pilihan raya ini, kita perlu patuhi SOP yang ada. Pasal apa kita bubar dewan? Kita sedar dan tahu bahawa oleh kena masalah gelombang politik di negara Malaysia. Pilihan raya yang telah lalu, UMNO sudah tumbang. PAS pun sudah kalah. Mereka tidak berkuasa. Bukan hanya kita tumbangkan UMNO di Semenanjung, di negara Malaysia, termasuk di bumi Sabah ini kita tumbangkan UMNO dan PN. Mana mungkin mereka boleh memerintah? Sepatutnya Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Tapi mereka menggunakan pintu belakang. Ada orang yang dahulu menjadi pimpinan Pakatan Harapan lompat masuk menjadi ahli Parti Bersatu. Azmin Ali. Banyak lagi kalau saya sebut. Termasuk Mahyudin Yassin. Sepatut kita sudah tumbangkan. Kenapa UMNO dan PN kita tumbangkan setelah mereka berada 60 tahun bertapak di bumi Malaysia? Kita sedar dan tahu banyak sejarah, banyak perkara. Akibatnya bukan Tun Mahathir, akibatnya bukan saya, bukan yang lain. Tapi rakyat Malaysia merasa sendiri bagaimana selama 60 tahun negara ini ditadbir, maka keadaan semakin mudarat. Banyak gejala-gejala yang tidak sehat mengakibatkan sehingga tersebar meluas di merata dunia. Kedudukan pentadbiran negara Malaysia bukan hanya merosak, bahkan juga sehingga mencetuskan beberapa keadaan
ada di antara institusi seperti tabung haji KWSP juga menjadi gejala masalah oleh kena tangan mereka ini. Maka dengan itu rakyat pada keseluruhannya menolak Barisan Nasional dan UMNO. Dan kita sedar dan tahu mereka gunakan pintu belakang, singkirlah Pakatan Harapan dan Tun Mahathir. Bayangkan Tun Mahathir membina rumah. Rumah yang dibenanya dia yang membuat rumah itu. Rumah apa? Bersatu. Saya ada dalam keputusan di rumah itu memutuskan bahwa warna dia merah, lambang dia bunga raya. Dan saya tahu lepas itu dia menjelajah ke Sarawak, ke Sabah. Walaupun kita sepakat dengan dia, saya nyatakan dengan Tun jangan masuk ke Sabah pilihan raya yang terlalu, tapi dia masuk juga. Pasal apa? Dia ingin lihat bahawa parti bersatu ini boleh berkembang di negara Malaysia. Tapi rumah yang dibinanya, tiangnya, atapnya, akhirnya dia yang disingkirkan dari rumah yang dia bina itu. Apakah ini nilai-nilai kita? Sebagai seorang manusia yang ingin melihat bapak kita yang buat rumah, kita halau bapak kita. Maka dengan itu kita sedar dan tahu keadaan ini tidak memungkinkan pergolakan politik di negara Malaysia. Seperti kita sedar, hari ini ada dua saja kelebihan dia. Kalau ada dua orang lompat, habis kerajaan persekutuan itu. Berubah itu. Tidak perlu 10, tidak perlu 20, cuma dua saja. Maka berubahlah. Pasal itu pelabur tidak mudah datang, tidak ada keyakinan pasal gelombang politik yang ada di negara ini bergolak. Mereka rakus dengan kuasa. Orang tumbangkan Menteri Besar Kedah. Tukar bekas PH hari ini PAS perintah di Kedah. Orang tumbangkan PH di Melaka. Ketua Menteri Melaka jatuh. Orang tumbangkan Menteri Besar di Johor. PH. Bersatu punya Menteri Besar. Ditukar dengan UMNO. Mana mungkin Tan Sri Mahyudin sebagai seorang presiden sanggup korbankan menteri besarnya, ahli partinya untuk ganti dengan UMNO semata-mata oleh kenapa? Takkan umat tak nampak keadaan ini bergolak di gelanggang politik itu. Dorang tumbangkan PH di Semenanjung, dorang tumbangkan PH di Melaka, di Johor dan juga di Kedah. Lepas itu mereka bergolak, termasuk Musa Aman. Ingat Musa Aman boleh lakukan di Sabah. Dia beli adun-adun, melompat adun. Termasuk yang berhormat dahulu si Muiz daripada si Bati. Termasuk yang lain-lain, YB yang lain. Harapan mereka jadi menteri, harapan mereka jadi calon. Tapi malangnya mereka gelombang politik kerakusan kuasa oleh setengah-setengah pimpinan ini mereka lakukan di Semenanjung, mereka berjaya. Sabah bukan Kedah, Sabah bukan Melaka, Sabah bukan Johor. Ini bumi Sabah. Orang boleh tumbangkan Semenanjung, tapi jangan cuba tumbangkan Sabah. Ini hak kita. Saya sedar dan tahu Musa umumkan cukup. Saya biarkan dia. Dia beli, dia tawar, walaupun tidak cukup, dia cakap cukup. Saya biarkan. Dia angkat sumpah, dia tidak tahu. Dia mau angkat sumpah, tapi sebelum angkat sumpah, dia beret saya pergi mahkamah. 2 bulan saya angkat sumpah, dia bilang dia ketua menteri. Wah, masuk mahkamah, dia kalah. Lepas itu appeal pergi Federal Court. Dia masih ketua menteri. Lepas itu beli pula adun-adun, termasuk si Muiz. Beli, lepas itu dia ingat dia jumlah dia cukup. Dia lupa saya ketua menteri. Mana mungkin dia boleh tuntut dia ketua menteri. Sedang bila kita adakan sidang Dewan Undangan Negeri, kita adakan undi percaya terhadap saya, kita lakukan. Dia tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Dia takut pasal dia tidak cukup undi dia.
Undi dewan kita lakukan. Kita undi percaya kepada presiden warisan. Kita menang di dewan undangan negeri. Tidak cukup itu, dibawanya saya lagi ke mahkamah. Dia cakap dia ketua menteri. Baru-baru ini di barisnya adun-adun, termasuk si Muiz. Saing senyum. Dorang senyum tanda tangan. Dorang ingat dorang boleh jadi menteri. Dorang ingat dorang boleh jadi calon. Sebelum si Musa angkat sumpah, saya jam dia. Oh, belanja duit. Apa dia ingat ini boleh buat di Melaka? Ini boleh buat di Kedah? Ini bukan Johor, ini Sabah. Sistem kita demokrasi. Buat apa kita ambil kuasa kalau kita gunakan pintu belakang? Apa artinya pilihan raya kalau kita menjadi pemerintah hanya tunggu kita pilih orang? Betul tak? Bersusah payah kita hari ini. Dalam keadaan COVID, bukan senang, berat hati saya mau bubar dewan. Pasal apa? Ada COVID. Berat hati saya. Pasal banyak agenda yang belum selesai. Baru 26 bulan saya jadi ketua menteri. Diheret ke mahkamah. Saman sana, saman sini. Pasal apa kita bubar dewan? Pasal saya nak nyatakan yang berkuasa siapa kerajaan di Sabah, yang berkuasa siapa YB di Merutai, di Kukusan, di Sri Tanjung Batu, di Sibatik, bukan Kuala Lumpur yang menentukan siapa berkuasa di Sabah. Bukan Musa Aman yang tentukan siapa berkuasa. Rakyat Merutai, rakyat Kerabakan, rakyat Sibatik, rakyat Tanjung Batu yang menentukan siapa YB di bumi ini. Bukan Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan yang majlis sekalian, saya berharap sungguh kita rakyat Sabah ini insaf, sedar. Insaf, kita sedar 60 tahun kita bentuk Malaysia. Mana mungkin Malaysia boleh jadi kalau tidak ada Sabah dan Sarawak ini? Kita bukan masuk, kita bentuk bersama Malaysia ini. Pasal itu ada perjanjian 20 perkara. Perjanjian 20 perkara termaktub, ditanda tangan di depan Queen Elizabeth di England, di London. Tun Fuad Stephen, Tun Mustafa, Tun Temanggung juga, Tun Openg, bersama-sama dengan pejuang-pejuang lama itu. Mereka tidak payah kipasannya itu. Orang tidak berkipas, saya pun tidak mau kipas. Jangan ada kipas, tidak apa saya panas, asal undi saya panas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh kita orang Sabah insaf, sedar. Jangan hanya oleh kerana bagi 200 ringgit hidup biaya. Dibagi 50 ringgit, dibagi 100 ringgit, pasang bendera perikatan. Apa benda ini? Perikatan Nasional. Aku ingat Barisan Nasional. Bayangkan berapa ikatan dorang ada. Yang satu Perikatan Nasional. Tahu siapa ahli dia? Itu bersatu dengan PAS. Lepas itu ada lagi satu Muafakat Nasional. Itu diantara PAS dengan UMNO. Yang satu Barisan Nasional. Siapa dia? UMNO, MCA, MIC. 3 bilik. PAS masuk 2 bilik. Sekejap masuk perikatan. Lepas itu masuklah pula Muafakat. Kamu pilih orang banyak bilik. Kamu pilih calon si Syarifuddin, si Hasan dan juga Kukusan. Cuma satu saja calon ketua menteri Sabah ini. Orang kita kena insaf. Kita bantu Malaysia. Kita bantu Malaysia atas landasan 20 perkara. Bermuafakat kita. Harapan orang tua-tua kita Tun Mustafa supaya rakyat di bumi Sabah ini
kehidupan mereka jauh baik daripada tahun 1960-an. Hari ini air pun tidak cukup. Pilihan raya lalu sudahlah tidak ada air, tapi jumpa duit berjuta di jabatan air. Tidak cukup jumpa duit di jabatan air, jumpa duit di kereta, di rumah. Lepas itu, dorang bagi tahu duit itu Datuk Syafiee punya. Di penjara saya. Di penjara saya 2 minggu. Tidur di lantai. Di situ saya tidur, di situ saya solat, di situ saya mandi. Bantal pun tidak ada. Pakai baju orange saya. Si Najib disiasat masuk pergi mahkamah pakai necktie dan kot. Tidak pun ditahan. Undang-undang apa ini? Barisan Nasional, UMNO. Satu hari saya tidak dikasih makan. Istri saya buat makanan, dia bawa, dia masak hari jadi saya hari itu. Dibawanya dalam penjara. Tidak ada bagi. Pegawai bilang tidak boleh bawa makanan dari luar. Jadi saya tanya pegawai, macam mana saya mau makan? Beli dari luar. Kau beli dari luar, saya boleh makan. Istri saya bawa, dia masak, saya tidak boleh makan dari luar. Hari itu saya puasa 1 hari. Saya beritahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, kita berdoa. Segala-gala apa yang di muka bumi ini, segala kebenaran akan mengatasi segala kebatilannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, bukan mudah dalam perjuangan ini. Kita orang Sabah kena insaf, kena sedar. Jangan pak 200 ringgit, 100 ringgit. Tiang bendera yang memasang ini bukan orang Kuala Lumpur. Yang memasang ini orang Merutai. Bagi 30 ringgit hidup PN. Bagi 50 hidup UMNO. Apa dorang ingat dengan 200 ringgit? Apa dorang ingat dengan 200 ringgit, 300 ringgit? Dorang akan jadi jutawan. Boleh beli kereta, boleh buat rumah. Kalau dorang lakukan hidup UMNO, masih mereka miskin dan susah. 60 tahun kita sudah merdeka. Di Sabah masih ada sekolah yang berpapan. Betul tak? Ada daerah tidak ada hospital. Cuma klinik saja. Ada klinik, ada doktor. Tidak ada ubat. Ada klinik, ada doktor, bukan pakar. Sakit jantung, bawa. Pergi tawa. Tawa pun kadang-kadang tidak ada. Bawa pergi keke. Mati di atas kapal terbang. 60 tahun kita merdeka. Saya pergi Long Pasir. Pergi Long Pasir sekolah papan. Semalam saya di Kuamut. Di Lama. Di Kuamut. Lepas itu Sukau sebenarnya, bukan Kuamut, Sukau. Saya pergi Sukau. Bila saya mendarat, lepas itu saya limpas. Saya nampak sekolah menengah. Sekolah menengah berpapan. Berpapan. Di Sempurna ada sekolah pagi, sekolah rendah. Malam, petang, sekolah rendah. Sekolah rendah pagi, sekolah menengah petang. Pinjam-peminjam satu bangunan. 60 tahun kita merdeka. Masih sekolah pinjam-meminjam. Inikah artinya kita merdeka? Bila mana orang kita sedar ini? Politik gelanggang, kerakusan orang nak berkuasa, ditumbangkan kerajaan pijat di Semenanjung. Mau tumbangkan pula di Sabah ini. Pasal itu, saya serahkan kuasa ini bukan kepada si Musa. Saya serahkan kuasa ini bukan kepada Kuala Lumpur. Saya serahkan kuasa kepada rakyat Sabah Timur Tengah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, orang cakap kalau kita tidak ikut, kalau kita sepakat, kalau tidak kerjasama dengan BN, maka Sabah akan susah.
Apa dong ingat kita sudah sepakat berpuluh tahun. Orang merutai senang. Masih susah ini. Bila kita insaf ini, diukur kita, dikatakan kamu tidak ikut dengan Kuala Lumpur, kamu susah. Kalau Kuala Lumpur tidak ikut dengan Sabah, Kuala Lumpur akan susah. Mana ada minyak di Kuala Lumpur? Mana ada gas di Kuala Lumpur? Yang punya minyak paling banyak di bumi Malaysia ialah Sabah. 37% minyak di Malaysia dimiliki oleh bumi Sabah. Gas kita kedua terbesar di Malaysia. Minyak kita 1,8 barrel billion. 1,8 billion. Billion bukan million barrel. Reserve kita. Kita punya minyak. Dorang yang untung. Saya minta 20%. Kita punya minyak, saya kena minta, bukan dorang punya. Bagus punya sistem ini. Bukan saya minta 50%. Bukan saya minta 70%. Bukan saya minta 60%. Cuma saya minta 20% minyak Sabah. Apa dong cakap sama saya? Datuk Seri, kalau bagi 20%, bankrupt Petronas. Kuala Lumpur ambil selama 40 tahun 95%, tidak pernah pun Petronas bankrupt. Bila kita mau insaf ini, bila kita mau sedar, dapat 100, hidup biaya. Bagus orang Marutai ini. Orang kelabakan. Takkan kita tak insaf-insaf? Takkan kita tidak sedar-sedar? Kita bagi tanah sama Felda. Beratus ribu ekar kita bagi kepada Felda. Bukan 100 ekar. Ratusan ribu. Tahun 1970-an masa berjaya. Apa harapan kita? Harapan kita basmi kemiskinan rakyat di bumi Sabah ini. Apa jadi dengan tanah ini? Dari 100 ribu lebih ekar bagi dengan Felda, cuma 1.500 orang saja peneroka. 1.500 peneroka. Dari beratus ribu. Tujuan kita bagi tanah supaya tolong rakyat Sabah. Tapi apa yang Kuala Lumpur buat? 80% daripada tanah ini tidak dimiliki oleh peneroka. Dimiliki oleh syarikat Felda FGV. Federal Global Venture. Disenaraikan oleh si Najib di bursa saham, mencunam harga dia sampai RM20 satu saham. Dorang yang untung kita punya tanah, dorang yang untung kita punya minyak. Hidup BN. Pandai orang Marutai ini. Lama mana kita mau insaf ini? Lama mana kita mau sedar? 80% daripada tanah ini diurus oleh FGB. Sekarang ini kerajaan negeri Sabah berhutang. Kita beli satu saham. Waktu itu berapa? Tinggi harga dia. 400 juta sekarang. Kita belanja untuk beli saham, digalakkan negeri-negeri, suruh beli. Pasal apa? Kena bagi grant, listed company. Saya dalam kabinet. Bukan saya tidak tahu, saya tahu. Saya bantah. Pasal itu saya bantah. Banyak barang saya bantah. 1MDB macam-macam. Pasal itu saya beritahu dengan Najib. Dia kawan saya dahulu. Datuk Seri, kau ada hak untuk lantik saya jadi menteri. Kau ada hak untuk pecat saya jadi menteri. Tapi saya ada hak di kabinet bersuara kerana saya juga bukan menteri, wakil rakyat bersuara di kabinet. Saya wakil rakyat. Mana mungkin saya boleh jadi wakil rakyat, jadi menteri, kalau saya tak mewakili rakyat, bukan wakil poket saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kita di Tawau ini insaf, sedar. Ini bukan hari raya. Datang pilihan raya, orang tunggu. Tunggu apa? Malam ini, besok malam ketuk pintu.
Pasal apa? Datang, dia bagi papain. Papain ini tu barang ini. Datang ke tu, mula dipasang bendera putih. Sudah masuk rumah, dia keluar rumah. Besok pagi nampak-nampak, pagi-pagi lagi, sudah bendera biru. Lama mana kita insaf ini? Di bumi Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Sabah bukannya sebuah wilayah yang miskin. Kita kaya. Bukan kita tidak mau berkongsi. Kita mau berkongsi. Bukan kita menuntut, bukan hak kita. Saya tidak benci orang Semenanjung. Saya sayang orang Semenanjung. Istri saya ini orang Kedah ini. Anak saya itu si Awi. Dia kawin dengan orang Kelantan, Wakap Jaya itu. Jangan kita benci dengan manusia. Pasal itu saya tumbangkan BN dan UMNO. Kena dasar UMNO dan BN. Cakap saja. Orang Melayu susah kalau tidak ada UMNO. 60 tahun BN UMNO memerintah Malaysia. Orang Melayu masih susah. Saya pergi Terengganu. Rumah saya nampak. Dari luar saya nampak berapa orang dalam rumah. Saya masuk dalam rumah. Saya tengok bulan di atas. Atapnya bocor. Tapi kita namakan negara kita merdeka. Takkan kita tidak insaf? Hanya segelintir pemimpin yang kaya raya, rakyat masih menderita. Pasal itu saya jadi ketua menteri. Cuma 26 bulan saja. Bukan 26 tahun. Musa, dia cakap, dia tanya, apa saya buat? Pasal apa kau tanya saya apa saya buat baru 26 bulan? Kau perintah berapa bulan di Sabah? Di tengah-tengah soft food ini. Saya itu lupa kertas dia sudah tinggal di, ada ke situ? Mungkin di KK itu. Ada situ. Oh, ini anak saya simpan. Jabatan Perhutanan Sabah, Sabah Forest Industry, Sabah Forest Department. Yang amat berhormat Ketua Menteri, pejabat Ketua Menteri, Jabatan Ketua Menteri tingkat 32 di 31. Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS, Jalan Sulaman, Teluk Likas, Kota Kinabalu. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima, senarai kawasan lesen dimiliki oleh Datuk Albert Lim, oleh Tan Sri Majid Khan, oleh Datuk Amin Khan. Ini tanah dia. Berapa luas tanah? Yang dibagi. Kelabakan Borneo Resources Sendirian Berhad. Lesen baru. Dikeluarkan pada tahun 2018. Nombor lesen SFMLE 04 2018. Berapa ribu ekar? Seluas hampir 22,000 hektar. Campur Hormat Jadi Sendirian Berhad. Berapa ribu lebih. Golden Borneo Palm Sendirian Berhad. Joint venture dengan Entawasan Sendirian Berhad. 26,000 hektar. Usahawan Borneo Greenwood Sendirian Berhad 14,000 hektar. Dari tahun berapa? Dibagi lesen dari tahun 2018 sampai 2118. 100 tahun. Jawala Plantation, hutan simpan 10. 11,000 hektar Majidkan. Dari 2015 sampai 2115. 100 tahun. Tanah bagi beratus ribu sampai 100 tahun. 2015 siapa Ketua Menteri? Datuk Syafiq Abdal. 2018 siapa Ketua Menteri? Datuk Syafiq Abdal. Tanah ini, bayangkan, hutan kita plantation 11,000
hektar. Kalau kira hampir 30.000 ekar, 20.000 lebih ekar. Bayangkan, orang kampung minta tanah 1 ekar pun susah. Jangan cerita beribu ekar. Lama mana orang Marutai Kelabakan ini insaf hidup BN bagi 100 ringgit. Dorang ambil berjuta hidup BN. Bila kita mau insaf ini, bila kita mau sedar, pasal 100 ringgit, pasal 200 ringgit, kita undi pati-pati ini. Harta kita punya, rakyat punya. 26 bulan saya ketua menteri, 2 tahun. Kuasa ketua menteri ini cukup besar. Pengarah hutan, pengarah tanah, saya boleh arahkan, saya ambil 5.000. Dorang ambil berpuluh ribu. Orang tidak tahu. Orang tidak boleh tolak. Dia tolak, tukar dia. Tapi saya tahu kita tidak ada niat seumpama itu. Lama mana, kaya mana yang kita mau? Kau mau ambil beratus ribu ekar, kau ingat kau mati, kau boleh bawa tanah dalam kubur. Kau beli kereta besar-besar, berapa kereta yang kau boleh bawa pergi kubur ini? Tidak muat itu ninja itu. 6 kaki saja kuburmu ini. Kita pilihan raya ini musim kita beramal. Bukan hari raya. Mau dapat duit beramal. Ya Allah ya Tuhan, bagilah petunjuk jalan-jalan hidinas siratal mustaqim. Hari ini saya mengundi. Hari ini saya mengundi. Bila kita mengundi, tujuan dia supaya anak cucu kita, kehidupan mereka jauh baik dari kita ini. Betul tak? Sabah Soput, anak syarikat Yayasan Sabah. Ini di Tawau. Sabah Soput, Sendirian Barat. Siapa milik Sendirian Barat? Sebagian besar Yayasan Sabah. Sebagiannya si Freddy Lim. Ini semua dokumen ini. Ini dokumen kerajaan. Mau saman saya saman. Saya sudah puas dengan saman si Musaman ini. TYT pun disaman, saya pun disaman. Dong ingat saya takut disaman. Saya sudah rasa itu penjara. Kamu belum rasa itu penjara ini. Apa dong ingat saya takut di penjara? Saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabah Soput Berhad tahun 2015. Siapa pengurusi? Musa bin Aman. Siapa lembaga pengarah? Abdul Halim Igo, anak Tan Sri Hamad Igo. Dia dengan anak buah dia, lembaga pengarah di Sabah Soput. Di tengah-tengah Soput ada satu kilang. Nama kilang Rentak Hasil Sendirian Berhad. Rentak hasil itulah membekalkan minyak kelapa sawit kepada kilang ini. Dorang tidak perlu baca, dorang tidak perlu belanja. Kilang itu tunggu saja, goyang kaki di tengah-tengah Soput itu. Tidak ada pekerjanya, tidak perlu bagi gaji. Kilang itu terima saja minyak yang ditanam dari kelapa sawit. Rentak hasil ini dimiliki separuh oleh Sabah Soput, separuh oleh syarikat Perintis Bernas Sendirian Berhad. 50% share rentak hasil Sendirian Berhad. Rentak hasil, siapa pemilik dia? Muhammad Izzuddin, Hanifah Aman. Ahmad Firdaus, Hanifah. Ahmad Zakri, Hanifah. Anak si Hanifah Aman. Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2015, 13 hari bulan 11 2015 didaftar pemegang saham nama tadi saya sebut. Kekayaan di tengah-tengah Yayasan Sabah, si Musa berkongsi dengan adiknya. Orang Marutai yang duduk di Marutai tidak ada kongsi pun apa-apa. Bila mana kita mau sedar ini, undi saja pian 40 tahun
Kamu undi calon PN sekarang ini. Kamu undi calon perikatan ini. Kamu undi si Musa Aman ini. Takkan kita tidak insaf. Takkan kita tidak sedar. Pilihan raya ini waktunya kita beramal. Pastikan tumbangkan UMNO dan PN di Indonesia. Longgar sudah seluar saya. Jelajah semalam di Kuamut, semalam di Telupit, semalam dia Kundasang tidur sejak 3 jam. Semalam di Ranau, semalam di Kundasang, saya balik. Lepas itu datang di rumah hampir jam 2.45. Bangun tadi subuh. Bayangkan, kita kena insaf, kita kena sedar. Bukan tujuan kita mau mengejar jawatan ketua menteri, tidak. Saya ketua menteri 26 bulan. Bayangkan, satu batang kayu balak pun saya tidak ambil. 1 ekar tanah pun saya tidak ambil. Kuasa saya selaku ketua menteri besar. Bukan tidak besar. Tidak ada yang boleh mempersoalkannya seperti apa yang mereka lakukan di bumi Sabah ini. Sudah sampai ketikanya kita orang Sabah bangkit. Sedar dan insaf. Pastikan kesusahan kita hari ini. Sekolah kita berpapan. Klinik kita masih papan. Jalan raya, bayangkan. Musim saya saja, Kelabakan ini ada pusat daerah kecil dia. Tapi 26 bulan saja. Baru 26 bulan. Bukan 26 tahun. 26 bulan saya jadi ketua menteri. Saya buat kilang minyak masak. Bukan saya punya. Pentawasan punya. Siapa yang kerja? Budak-budak Marutai. Tawau. Tujuan kita bantu anak-anak ini. Bayangkan, RM1.000 gaji. Saya bantu anak-anak di Ranau. Tanam sayur di Kundasang. Graduate 10 orang. 10 orang graduate yang ada di situ. Yang dahulu menganggur, sekarang ini mereka tanam sayur. Saya minta mereka tanam, dan hari ini budak-budak ini datang dari mana-mana. Dusun Lohan, Dusun Paginatan, Dusun Kundasang. Gaji 1 bulan 4.000 setiap bulan budak-budak ini dapat gaji. Bayangkan budak-budak ini bawa duit ke rumah. Ibunya menangis, bapaknya gembira. Adik-adik dia boleh bagi duit. Itu tidak ternilai kalau kita beramal itu kepada umat ini. 4.000, bayangkan kegembiraan keluarga melihat anak dapat kerja. Warisan perintah. Mereka perintah dong tidak pikir duit berjuta, Sabah Soput rugi berapa tahun. Mana hasil dia? Orang lain yang dapat hasil. Dengan itu saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, kali ini pastikan tumbangkan UMNO dan PN. Yeah! Kalau dapat nanti dulu tu. Kalau Tun Mahathir, kalau almarhum Tunku mau tumbangkan UMNO, bekas presiden UMNO, takkan orang Marutai ini bukan presiden ini, tidak mau tumbangkan ini. Boleh tumbangkan. Boleh! Dulu, pilihan raya lalu, kita bertanding, saya berkempen di Marutai. Saya berkempen di Kelabakan, Simamu. Bukan duit berjuta kita tawar. Saya bagi duit RM5, RM10. Begitu juga si Syarifuddin. Kita tumbangkan mereka bukan pasal duit. Saya tidak banyak duit macam si Musa Aman itu. Saya tidak boleh tawarkan duit berjuta-juta kepada pengundi-pengundi. Cuma saya boleh tawarkan perkhidmatan saya
kepada umat di bumi Sabah. Jangan undi kerana hanya duit. Undilah oleh kerana kita yakin bahawa kita boleh merubah keadaan kehidupan di bumi Sabah ini. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini cukup penting. Tidak pernah berlaku dalam sejarah. Saya ke Keningau disambut oleh Archbishop. Disambut oleh Bishop. Archbishop ini kalau orang Islam mufti. Dia buat fatwa itu. Saya pergi Tuaran Tamparuli, SDA. Ini SDA ini benar, ini Kristian pun banyak, macam Islam juga. Banyak dia punya mazhab dia. Mazhab SDA, mazhab Katolik, mazhab Protestan, mazhab SIB. Saya pergi Tuaran di Tamparuli. Sekolah itu minta dewan, saya bagi dewan. Orang-orang Kristian di situ beritahu Datuk Seri selepas saya balik, besok diantar surat. Datuk Seri 26 hari bulan, hari kami masuk pergi gereja itu sembahyang. Biasa kami tidak keluar itu dari rumah, daripada tempat ibadat kami. Tapi oleh kerana 26 hari bulan itu hari mengundi, dalam antar surat, saya simpan surat itu di pejabat saya. Kami akan pastikan Datuk Seri, kami akan turun ke Dewan untuk undi dan undi parti warisan Sabah. Ini Kristian, bukan Islam. Pasal apa? Kita kena memimpin umat, jangan pilih bangsanya. Jangan pilih agamanya. Betul tak? Ini kita pilih-pilih. Tuhan cipta makhluk Tuhan ini, Tuhan cipta makhluk berbagai-bagai yang ada di muka bumi ini. Termasuk bunga. Pasal apa bunga ada di sini? Pasal dia boleh menghias. Cuma ini tidak berwarna hijau saja. Tapi dia keluarkan oksigen yang membolehkan kita bernapas. Setengah itu bunga-bunga ditanam. Bila bertanam bunga, bunga itu keceriaan, manis, sedap mata memandang. Pisang itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Kalau tidak, mana kita boleh makan goreng pisang? Banyak petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Peringatan kepada umat, jangan gunakan agama, jangan gunakan bangsa. Dia akan boleh memecah belah umat. Pasal apa? Banyak sejarah dia di muka bumi ini. Tengok di Arab. Arab, orang Arab dengan Arab. Yang bunuh Arab, orang Arab. Yang bunuh Islam, orang Islam. Pasal apa? Mazhabnya. Mazhab apa? Syiah, Sunni, Wahabi. Dipancungnya. Ibu mengandung tidak dikira pasal mazhab lain-lain. Pasal itu bila saya ambil tampuk pemerintahan bumi Sabah ini, saya beritahu Datuk Aidil, Menteri Undang-Undang, bekas timbalan Ketua Hakim Mahkamah Syariah Malaysia, Datuk Aidil ini, ubah undang-undang agama Islam di Sabah. Dia cakap, ubah apa Datuk Seri? Kau tukar dia, jangan ada terlampau banyak mazhab. Saya beritahu, gunakan satu saja, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut mazhab Syafi'i yang paling afdal, lagi sempurna, itulah itu. Jangan berbalah, jangan berpecah. Satu saja. Pasal kita ini manusia, kita kena ingat. Bukan darjat-darjat itu, amalan itu diukurnya itu. Pasal amalan kita. Kereta saya cerita tadi, kalau kau mati mana boleh bawa kubur itu. Kau punya istri sayang sama kau itu, yang sehidup semati. Besok saya mati, bye-bye bang. Mana istri sanggup? Mana suami sanggup masuk dalam kubur? Ada batasan. Yang masuk dalam kubur amalan. Tidak ada ibu, tidak ada bapa, tidak ada istri, tidak ada suami yang sanggup kawankan istri, suami, anak dia dalam kubur itu. Ada batasannya. Tapi amalan kita. Pasal itu manusia jangan lihat bangsa-bangsanya.
Kalau ini bangsa mana? Bangsa Bugis. Bugis mana? Banyak Bugis lagi itu. Bajau mana? Bajau Sempurna. Bajau mana? Bajau Tawau. Bajau mana? Kota Belud. Bajau mana? Tuaran. Bajau mana? Kawang. Bajau mana? Mentanani. Ubian. Simuno. My God. Berlandaskan kaum. Kristian, Katolik, Protestan, SIB. Semua. Suku kaum ini. Kalau kita berlandaskan itu, maka hancurlah umat. Tidak ada kepaduannya. Dalam Al-Quran itu banyak peringatan. Dicipta berbagai makhluk supaya kita kenal mengenal agama-agamanya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma'bud wa la ana abidu ma abattum. Pendekkan lakum dinukum waliyadin. Agama dia dengan agama kita. Jangan caci agama lain. Surah Al-Am. Kalau kau caci Tuhan orang lain, agama orang lain akan sakit hati. Bagaimana perasaan kita kalau kita dicaci Tuhan kita? Kita marah. Kita gaduh. Begitu juga perasaan orang lain. Maka dengan itu, kita mentadbir negara ini, kita mentadbir negara, pastikan jangan hanya berlandaskan kaum dan agamanya. Bayangkan di Amerika Syarikat hari ini, bila Donald Trump ambil kerajaan, the white supremacy, kulit hitam, Tuhan di negara itu. Apa jadi dengan kulit bukan hitam, putih? Apa jadi dengan kulit hitam? Dibunuh setiap bulan yang ada orang hitam di Amerika. Ini ke negara yang berdaulat. Ini ke negara. Kita merdeka bantu Malaysia. Kita punya tanah. Kita punya gas. Bukan kita minta, bukan kita punya. Kita boleh berkongsi. Takkanlah kekayaan ini kilang gas. Tidak ada proses kilang gas minyak pun di Sabah. Yang ada refinery di Pengerang, di Johor. Kenapa tidak di Sabah? Satu botol minyak di Johor pun tidak ada. Takkanlah tidak boleh buat di Sabah. Orang kita kena cari nafkah hidup. Terbang di Kuala Lumpur. Cari kerja. Takkan tak boleh buat kilang di Sabah. InsyaAllah kita perintah, kita akan pastikan kilang-kilang. Pasal itu bila saya ambil tampuk pemerintahan, selain dari 5% royalty, Petronas kena bagi kepada Sabah, saya juga letakkan 5% sales tax kepada Petronas. Hari ini sudah bayar. 9 syarikat cuma 1 belum bayar, Petronas. Saya tunggu. Kalau dia bayar Sarawak, dia tidak bayar Sabah, saya saman dia. Kenapa Sarawak boleh bayar? Kenapa Sabah tidak boleh bayar? Sama saja, minyak keluar dari Sarawak, minyak kita keluarkan di Sabah ini. Betul kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, kita kena sedar pilihan raya memilih kerajaan, memilih YB. Bukan hari raya kita tunggu RM100, RM200 hidup UMNO. UMNO yang hidup. Orang Marutai yang susah. Lama mana kita insaf ini? Betul kan? Takkan kita tak insaf. Pasal itu saya minta 26 hari bulan. Tidak ada muka si Syarifuddin itu. Tidak ada muka si Hasan itu. Yang ada itu kertas. Bukan muka saya. Kertas undi itu. Yang ada di situ ialah sama ada calon parti ini ataupun warisan. Yang lambang saja keluar, inilah yang akan keluar ini. Bukan muka si Hasan, bukan muka Syarifuddin, bukan si Mamum. Tapi mukanya ialah parti warisan. Pasal apa kita wujud parti warisan? Pasal saya maukan supaya apa hak Sabah di bumi Sabah ini diwarisi oleh cucu anak-anak kita. Pasal itu saya pertahankan. Tun Mahathir, saya bincang dengan dia. Saya ucap terima kasih kepada Tun. Bila dia ambil alih Tun, kita kena ubah. Apa yang Tun Mustafa, apa yang Tun Puat sudah tanda tangan tahun 1962, kembalikan ini. Tun Mahathir setuju. Syafi'i kita bawa. Bawa pergi mana? Bawa pergi parlimen. Pindah perlembagaan. Perlembagaan 1/2. Muka surat pertama
Malaysian Constitution, perlembagaan Malaysia, itu yang muka surat pertama. Apa muka surat pertama? Tafsiran dia. Tafsiran dia, Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang merangkumi wilayah Tanah Melayu. Waktu itu Melaya. Ketua Menteri dia Tunku almarhum Abdul Rahman. Bukan Perdana Menteri waktu itu. Almarhum Tunku. Dia Ketua Menteri Tanah Melayu waktu itu. Wilayah North Borneo. Bukan Sabah lagi. North Borneo. Wilayah Sarawak. Wilayah Singapura. Waktu itu Singapura masuk bentuk. Lepas itu Singapura keluar. 63. Apa arti dia? Sabah ini bukan negeri. Dia wilayah Borneo. Pasal ada kelainan dia. Apa kelainan dia? Hak tanah, hak kita. Hak immigration, hak kita. Tidak ada ketua menteri yang mempunyai bidang kuasa seperti Ketua Menteri Sabah dan Sarawak. Saya boleh ambil tindakan dan halau sesiapa yang saya dapati dari segi sistem mengancam keselamatan kedaulatan Sabah. Dulu hari Salih kapal Sing dihalau. Dulu sebelum pilihan raya Presiden Amanah dihalau. Mat Sabu tidak boleh masuk Sabah. Nurul Izzah tak boleh masuk Sabah. Orang-orang PKR tidak boleh masuk Sabah. Saya ambil alih. Satu hari kedua, saya minta file keluarkan, saya mau tanda tangan bagi masuk semua ini. Orang PKR, orang Amanah ini. Perlis tidak ada kuasa itu. Seorang peguam tidak boleh bekerja di Sabah kecuali saya bagi approval itu. Dia tidak boleh praktis. Doktor kalau tidak ada work permit tidak boleh. Kecuali ada tanda tangan kerajaan negeri Sabah ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, bila kita pindah perlembagaan, kita bawa ke parlimen. Kita undi. Harapan kita boleh ubah, tapi tidak dapat ubah pasal undinya tidak cukup. Siapa yang tidak undi? Ada orang UMNO dari Sabah yang tidak mengundi pindahan. Tapi orang UMNO, orang Sabah datang ke Sabah sekarang ini berkempen, tolonglah kami. Yang tidak mengundi pindahan hak Sabah, UMNO, perikatan inilah PAS UMNO yang tidak sokong pindahan untuk pertahankan hak Sabah. Yang undi PKR, yang undi DAP, yang undi yang mana? Yang undi Parti Warisan Sabah. Saya harap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan hanya oleh kerana mereka orang Sabah, ada dia akan memperjuangkan hak Sabah. Bukan ASNO, bukan Berjaya, bukan PBS. Bukan LDP, bukan SFPP, bukan Parti Cinta. Yang ini cinta ini. Buat apa kau mau parti bercinta? Cukup kau cinta kau punya isteri. Kau cinta-cinta parti pun kau mau bercinta lagi. Pasal apa itu? Pasal mudah orang-orang kita berpecah sana. Bila pecah senang. Kuala Lumpur kontrol. Letak semua undi. Bagi undi dengan parti warisan ini. Boleh? Satukan, padukan. InsyaAllah kita akan takbir Sabah dan rakyat ini sebaik mungkin. Kalau pilihan raya lalu, mereka jadi kerajaan di negara Malaysia. Kalau pilihan raya lalu, si Musa berkuasa di Sabah. Hari ini mereka berkuasa di Kuala Lumpur, tapi yang berkuasa di bumi Sabah ini ialah Parti Warisan Red Government. Bukan UMNO yang merentah Sabah hari ini. Yang merentah Sabah Parti Warisan, Parti Sabah. Jangan serahkan kuasa ini kembali kepada Kuala Lumpur. Pertahankan hak ini. Tentukan 26 hari bulan. Pastikan itu. Jangan sekali-kali serahkan balik kuasa sama UMNO dan Kuala Lumpur. Pegang baik kuasa ini untuk anak-anak Sabah. Untuk zuriat kita di Sabah ini.
InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ini kita dapat lakukan, bukan kita tidak ada rancangan. Cuma masalah dia 26 bulan. Siapa cakap saya tidak sayang sama orang Bugis? Saya pergi Kampung Paris, berkempen saya. Syarifuddin, bila kempen saya tengok masjid orang terbakar. Di situ 90% orang Bugis. Datuk Seri, kalau kau perintah, binalah masjid kami. Hari ini masjid orang-orang Bugis sudah boleh beramal di Kampung Paris. Mana pernah orang Bugis lantik jadi timbalan Menteri Keuangan Sabah ini dalam sejarah dia? Betul kan? Jangan pula orang Bajau tidak senang hati. Diundi si Syarifuddin, dia jadi YB. Tapi oleh kena diundi Syarifuddin, yang ketua menteri orang Bajau. Masakan kita mau telan semua? Kena berkongsi-kongsi dengan umat yang lain. Jangan hanya satu umat. Itu merasa orang lain tidak merasa. Jangan ukur pasal bangsanya, tapi amalannya. Boleh? Jadi saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sini pun ada Bajau ini. Ramai Bajau. Bajau. Siapa yang paham Bajau? Ini paham Bajau. Oh, Tidung. Tidung. Tidung pun ada. Tidung. Saya pun ada darah Tidung ini. Nenek perempuan saya ini. Nenek perempuan saya, ibu kepada Tun Sakaran, dan dari pasal Tun Sakaran ini, abang ibu saya. Ada darah Tidung. Tidung itu kalau Islam, kalau ianya Kristian, murut. Pasal itu banyak murut di Kalimantan itu. Jadi Hasan, kau satu-satu calon orang Tidung pertama kali di Sibati. Jadi saya harap sungguh, bukan semua kita letak semua bangsa berkongsi. Ini petunjuk Tuhan. Ya, pastikan supaya amalan kita. Jangan hanya kita yang hidupnya lena. Pasal itu saya bimbang. Kadang-kadang itu saya tengok ketua menteri dihidang minuman, orang lain tidak ada minuman dia. Pasal itu kalau saya di rumah, istri saya beritahu, istri saya pandai masak gulai utara Kedah. Tapi kadang-kadang saya beritahu, masak nasi, masak ikan goreng dengan sayur, cukuplah. Pasal itu badan saya tidak besar-besar itu. Hanya Datin tahu tu, simple food, masak makanan yang mudah. Ya, pasal terkadang itu saya sedar, saya selaku pemimpin, ada orang kampung yang makan pun tidak ada. Tin susu pun tidak ada. Melo pun tidak ada. Takkan kita selaku pimpinan ketua menteri mau ambil harta tanah beribu ekar, sedangkan orang kita tanah pun tidak ada. Sudah cukup gaji ketua menteri itu. Buat apa kau mau buat gaji besar-besar? Berapa karung beras kau makan satu hari ini? Masakan gaji ketua menteri tidak cukup untuk beli satu karung beras itu? Kita kena insaf. Kita kena ubah cara kepimpinan kita di muka bumi ini untuk bantu umat. Jadi saya meraih sungguh. Saya minta. Saya tidak mau paksa itu. 26 hari bulan, kita pastikan undilah calon Parti Warisan Sabah. Undi. 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 Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan dan amanat yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, Presiden Parti Warisan Sabah. Undi! 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 Puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum